Assalamualaikum. Baiklah anak-anak yang berhati angah sekalian, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru berkaitan tentang unit 7, tajuk ketumpatan. Okey, baik. Sebenarnya tajuk ni sepatutnya kita dah belajar pada sesi yang lepas. Cuma Ustaz terlepas pandang untuk tajuk kali ini. Jadi, jom kita tengok tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan tentang ketumpatan. Jom kita tengok muka surat 95 buku teks. Apakah yang dimaksudkan dengan ketumpatan? Okey, baik. Ada satu orang budak-budak dan juga ayahnya, dan anak tersebut ditanya, "Ayah, itik mainan saya timbul lah." Okey, baik. Persoalan dia, mengapakah itik mainan Kina tidak tenggelam, sedangkan benda-benda yang lain dalam akuarium tu tenggelam? Yang ni yang kita nak belajar hari ini, iaitu adalah berkaitan tentang ketumpatan. Anak-anak yang berhati angah sekalian, setiap objek yang ada di sekeliling kita mempunyai ketumpatan. Jom kita tengok apa itu ketumpatan. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Okey, baik. Lihat situasi di bawah. Nampak? Ada seorang budak yang dia baling batu dan dia melihat bahawa batu itu tenggelam. Dan seorang lagi pun baling batu juga dan lihat batu itu tenggelam. Dan ada seorang lagi budak dekat tepi tu, dia letakkan ranting di atas air dan ranting itu pula timbul. Why? Kenapa? Ianya disebabkan setiap objek yang ada mempunyai ketumpatan. Okey. Baik, ketumpatan itu apa? Ketumpatan itu adalah sesuatu objek tu dia sama ada ruang ataupun tidak. Ruang udara yang ada dalam suatu objek. Contoh macam batu. Batu tak ada ruang udara dalam batu tersebut. Manakala ranting ada ruang udara. Okey, ranting kayu, pokok-pokok kayu ni kan, batang-batang balak, kalau dekat Sarawak misalnya, tempat orang dia potong-potong potong kayu buat pembalakan, tebang-tebang pokok kat hutan tu kan, nanti pokok tu macam mana dia nak tarik, antara caranya untuk dia tarik pergi ke kilang, dia akan hanyutkan kayu tersebut dekat sungai. Kayu tu takkan tenggelam, tapi kayu tu akan timbul. Sebab apa? Dalam kayu ada ruang udara. Jom kita tengok kenapa dia timbul dan tenggelam. Inilah sebabnya, sebab ada ruang udara. Okey, baik. Di sini ada satu aktiviti untuk mari uji. Kamu boleh buat dekat rumah masing-masing. Cuma nanti Ustaz akan bagi tugasan. Yang itu tugasan yang Ustaz akan bagilah. Ni kalau kamu nak cuba, boleh cuba dengan ibu dan ayah kamu. Okey, baik. Ketumpatan. Timbul atau tenggelam suatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Perhatikan situasi di bawah. Okey, baik. Span mempunyai banyak rongga, sabun tidak mempunyai banyak rongga. Rongga udara. Okey, sabun rongga udara tak ada, tak banyak. Span rongga udara ada. Jom kita tengok yang mana yang akan timbul, yang mana akan tenggelam. Jadi kita tengok apa hasil dia. Span timbul dan sabun tenggelam. Okey, ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Maksudnya sabun tu lebih tumpat, span itu kurang tumpat. Tengok tu muka surat sebelah, kayu balak timbul di permukaan air.
tetapi gelang getah timbul di dalam air. Kenapa? Sebab gelang getah lebih tumpat berbanding kayu balak tersebut, walaupun kayu balak tu berat. Okey, tengok muka surat sebelah tu. Air menjadi lebih tumpat. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Sebab bila diletak buah anggur, anggur tu tenggelam. Padahal dalam anggur pun ada ruang udara. Tapi sekiranya dia lebih tumpat, maka dia akan tenggelam. Bolehkah buah anggur ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika ia menjadi lebih tumpat. Macam mana caranya? Boleh ke tidak? Jom kita tengok sebelah boleh. Apabila garam dilarutkan dalam air dengan cara air akan menjadi lebih tumpat, buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Letak garam, apa kesan dia? Air akan jadi lagi tumpat, air akan jadi lebih padat, dan buah anggur tersebut akan timbul. Ini eksperimen. Okey, baik. Tengok muka surat sebelah. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Apa kepentingan ketumpatan dalam kehidupan? Kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Kapal timbul di permukaan air, tetapi sauh tenggelam di dalam air. Kenapa? Cuba teka. Padahal kapal tu adalah besi, sauh pun besi. Sauh tahu sauh. Sauh ni adalah sejenis alat yang kalau kapal tu ni nak berhenti, dia perlu turunkan. Dan sauh tu akan jatuh dekat dasar laut supaya kapal tu tak bergerak ke mana-mana. Kalau kena ombak ke apa, dia masih berada di situ. Tapi dalam situasi ni kita nak tanya, kenapa kapal tak tenggelam? Sebab dalam pembinaan kapal tersebut, dia ada satu ruang udara. Dekat bawah kapal tu, dia ada ruang udara yang menyebabkan kapal tersebut tidak tenggelam. Itulah kelebihan penciptaan kapal. Apa-apa je lah. Kapal yang daripada besi ni semuanya akan timbul sebab dia ada sistem ketumpatan dan juga rekaan yang ada ruang udara. Apa lagi fungsi ketumpatan dalam kehidupan kita? Tengok jaket keselamatan perenang. Ni adalah ketumpatan. Kalau jaket tu besi dan tak ada ruang udara, tenggelamlah kita. Jaket ni biasanya ada angin, ada span. Span kan tidak tenggelam. Jadi itulah pentingnya pakai jaket keselamatan. Biasa dulu kalau kita ada peluang, kita boleh pergi jalan-jalan kat Langkawi, dekat pulau-pulau yang ada, Pulau Redang, Pulau Pangkub. Kalau nak pergi jalan-jalan, pergi pulau-pulau ni, kena pakai jaket keselamatan ni. Ataupun belajar berenang, anak-anak murid ustaz ada yang belajar berenang kan. Okey, pakai jaket keselamatan ni supaya boleh terapung. Lagi apa lagi? Penternakan. Tengok sangkar ternakan ikan. Kat mana boleh tengok ni? Kalau banyak, boleh tengok dekat satu tempat yang kita panggil sebagai Temerloh, dekat Pahang. Ada sangkar-sangkar ikan, jual ikan patin. Tahu ikan patin? Jadi dekat tangkar tu dia ada letakkan satu, dekat dia punya tepi-tepi ni, tengok betul-betul dia ada warna biru tu kan. Biru ni apa? Biru ni tong air. Tong air ni boleh menyebabkan sangkar ni semua terapung. Sebab dalam tong tu dia ada ruang udara yang menyebabkan boleh terapung. Itulah berkaitan tentang sedikit sebanyak tentang ketumpatan. Ketumpatan tu adalah apa? Ketumpatan yang kita belajar ni adalah untuk mengetahui sesuatu objek boleh timbul atau tenggelam, dan objek tersebut dia mempunyai ruang udara di dalam objek. Kalau dia lebih tumpat, maka dia akan tenggelam. Kalau dia kurang tumpat, maka dia akan tenggelam. Okey, boleh rujuk muka surat 904 ini sebagai revision atau ingat semula. Ketumpatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum.